Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Saya Anis Suraya binti Zahadi, nombor matrik A175922 dan ini merupakan video refleksi saya. Pada pandangan saya, sepanjang melakukan setiap tugasan yang diberikan, jelas sekali masalah utama hanyalah capaian internet dan kecekapan laptop dan telefon yang pintar yang ada. Saya sendiri terkadang rasakan masalah ini boleh jadi masalah besar jika salah satunya bermasalah. Tapi saya bersyukur masalah ini hanya berlaku kadang-kala sahaja dan tidaklah kerap. Selain itu, tugasan yang diberikan juga bagi saya agak mencabar. Untuk saya yang sememangnya kurang pendedahan dengan aplikasi dan teknologi masa kini. Tapi pada akhirnya saya mampu juga menjadi lebih cekap dengan teknologi ini setelah belajar dan menimba ilmu dengan tutor kami, Dr. Siti Fatimah dalam subjek ini. Walaupun sebenarnya masih ada cabaran dalam menyiapkan tugasan individu maupun kumpulan, tapi syukurlah semua ahli kumpulan saya sangat memahami dan kami cuba menyelesaikan setiap masalah dengan cara yang terbaik. Kami sememangnya sudah membuat perancangan sebaik mungkin dengan sentiasa cuba menyiapkan tugasan 2 atau 3 hari awal agar dapat memperbaik mana yang perlu. Kebanyakan tugas yang diberikan juga mengikut kesesuaian individu dan kesudian individu dalam kumpulan tersebut. Setakat ini, ahli kumpulan saya semuanya sememangnya memberikan kerjasama dengan sangat baik dan semuanya menyiapkan tugasan dengan baik tanpa ada sebarang konflik antara kami. Bagi saya, perkara paling penting dalam menyiapkan tugasan ini adalah disiplin. Setiap orang haruslah sentiasa berdisiplin dan sentiasa menggunakan masa dengan sebaik yang mungkin. Saya juga rasakan setiap tugasan yang ada ini merupakan pengalaman dan pengajaran dalam hidup saya. Dalam setiap tugasan, saya dapat mempelajari dan menimba pengalaman yang baru dan saya akan semat di dalam hati kerana subjek ini bagi saya merupakan subjek yang sangat membantu saya pada masa kini dan pada masa akan datang. Okey, pertama sekali, masa awal-awal subjek ini diperkenalkan, kami telah ditugaskan untuk membuka akaun Webly di mana saya diberitahu oleh doktor, di situlah tempat kami akan memasukkan refleksi pertama kami, iaitu tentang Webly ini sendiri dan langkah demi langkah membuka akaun tersebut. Dan refleksi dan tugasan seterusnya juga kami akan update di situ. Apa yang saya dapati, Webly ini sebenarnya sangat mudah dan sesuai digunakan masa kini. Kami juga ditugaskan untuk membuat infografik melalui Canva dan mencipta sebuah poster promosi kelas tuition online bahasa Inggeris menggunakan aplikasi Piktochart. Untuk tugasan infografik, kami ditugaskan untuk membuka akaun Canva dan membuat infografik berdasarkan salah satu topik dalam sukatan English KSSM. Saya telah memilih untuk membuat infografik tentang simple present tense. Seperti Canva dan Piktochart, bagi saya kedua-duanya sangat mudah dan menarik untuk digunakan. Saya rasakan kedua-duanya mampu saya fahami dan pelajari dalam masa yang singkat. Yang lebih penting, kedua-duanya boleh digunakan secara percuma. Infografik dan poster juga menjadi lebih menarik dengan aplikasi tersebut. Kita pergi pula pada tugasan 4 yang merupakan tugasan akhir untuk kami secara berkumpulan. Kami harus menyiapkan ARG dan bagi kumpulan saya, kami masih menggunakan video yang sama dari tugasan 3. AR merupakan singkatan bagi Augmented Reality. Dalam erti kata yang mudah, objek maya diperlihatkan wujud dalam paparan kamera telefon pintar kita. Doktor memberi kebebasan untuk membuat video yang baru atau video dari tugasan 3. Sepanjang proses ini, saya boleh katakan agak mencabar memandangkan ia banyak perlu dipelajari dan difahami dan sudah semestinya dalam keadaan sekarang yang masing-masing berada jauh dan tidak dapat berkomunikasi secara bersemuka menyukarkan kami. Kami menggunakan Google Meet dan kami bersama-sama membuat dan menggunakan aplikasi Blippar. Ketua kumpulan kami, Aisyah, share screen kepada kami. Jadi, hal ini membolehkan kami dapat melihat dan menolong bersama-sama. Tugasan untuk gamification juga dibuat bersama-sama melalui share screen dan kami menggunakan aplikasi quizzes dan QR code diberi dalam video AR kami untuk di-scan sebelum memulakan quizzes. Sememangnya kami sendiri yang mencubanya sebelum diberikan kepada doktor.
Tugasan saya di sini membuat papan cerita dan masukkan papan cerita yang ada dalam Google Drive. Jadi, sama-sama berusaha untuk menyiapkan tugasan 4 ini. Di sini, saya rasakan pengajaran dari mempelajari ARG ini perlu banyak kesabaran, kerjasama dan tolak ansur antara kumpulan dan komunikasi antara kumpulan sangat penting dan perlu untuk melancarkan perjalanan tugasan ini. Oh ya, selain tugasan yang disebutkan, masih terdapat tugasan lain juga seperti M&E Learning, pembinaan video dan penggunaan aplikasi Google seperti Google Drive. Penggunaan teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran dapat meningkatkan kecekapan dan keberkesanan hasil pembelajaran. Hal ini kerana kami bakal guru dapat membuat persiapan dan bersedia dengan lebih awal dalam menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran. Melalui cara ini, kami bakal guru dapat mencari maklumat-maklumat berkenaan dengan pengajaran dengan lebih baik, seterusnya dapat menyampaikan kepada pelajar secara berkesan. Melalui penggunaan teknologi sebagai alat bantu mengajar yang mana kami pelajari dalam subjek ini, maka proses pengajaran dan pembelajaran akan lebih berkesan dan menarik. Contohnya, menggunakan alat seperti video, aplikasi AR, gamification seperti quizzes dan sebagainya. Hanya perlu mengaplikasikan alatan tersebut ke dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Melalui cara ini, proses pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dengan lebih mudah, ringkas dan padat kerana pelajar akan didedahkan dengan gambaran dan persembahan menarik serta mudah untuk difahami. Ini banyak membantu bakal guru seperti saya yang akan menghadapi pelajar yang sememangnya berjalan seiring dengan teknologi kini. Justru itu, pelajar tidak akan mudah merasa jemu dan bosan dalam proses pengajaran dan pembelajaran kerana tertarik dengan gaya persembahan yang ditunjukkan melalui teknologi masa kini. Kriteria utama bagi saya adalah disiplin dan juga readability sesebuah konten itu. Mengapa saya berkata begini? Hal ini kerana tanpa disiplin yang betul, kerja yang dilakukan tidak mampu disiapkan dengan baik. Bagi saya, kerja haruslah disiapkan mengikut ketetapan waktu, tetapi dalam masa yang sama, konten yang dibuat readability, iaitu boleh dibaca dengan baik. Kerana bagi saya sendiri, sesebuah konten itu sekiranya penggunaan font atau warna yang digunakan tidak sesuai, walaupun isi-isinya bagus, saya tetap tidak akan minat untuk tengok. Sekiranya seseorang itu berdisiplin dalam melakukan kerja, pasti dia juga seorang yang sangat mementingkan konten yang bagus dan bermanfaat untuk semua dan tidak membuat sekadar melepaskan batuk di tangga. Bagi saya, dalam keadaan sekarang yang perlu belajar bukan hanya subjek inovasi dan teknologi ini, malah semua subjek lain juga semasa berada di rumah sangat mencabar. Tambahan pula untuk kekal fokus dalam keadaan berada di rumah. Tambahan pula bagi yang capaian internet yang perlahan dan laptop dan telefon pintar yang boleh dikategori sudah kurang kecekapannya. Tapi setakat ini, walau dalam keadaan mencabar ini, masih ramai yang mampu harungi dan berjaya menyiapkan tugasan yang diberikan. Bagi keadaan saya sendiri, syukur saya masih rasakan ilmu yang disampaikan melalui pembelajaran atas talian ini masih saya fahami dan tidak ketinggalan. Banyak masa yang mampu saya gunakan untuk ulang kaji dan cuba memahami apa yang diajarkan oleh para pensyarah. Bagi keadaan sekarang, bagi saya PDPR ini merupakan alternatif yang terbaik yang ada untuk belajar walaupun pada mulanya untuk menyesuaikan diri dengan keadaan ini memerlukan sedikit masa. Tetapi saya rasakan teknologi yang ada kini banyak memudahkan pelajar dan pensyarah. Malah, para pensyarah juga memahami dan banyak memudahkan kerja-kerja para pelajar dan sentiasa beri yang terbaik untuk para pelajar. Sebenarnya, tiada halangan untuk terus belajar asalkan rajin dan sentiasa berusaha. Saya rasa itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.